Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah tuan-tuan, insya-Allah kita sambung kuliah kita malam ini, kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang ke-84 dalam bab yakin dan tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ni an ummil mu'minin Ummi Salamah wasmuha bintu Abi Umayyah Huzaifatal Makhzumiyah radhiyallahu anha. Hadis ni tuan-tuan daripada Ummul Mukminin Ummu Salamah. Jadi sebelum kita nak kenal lebih rapat lagi, nak tahu lebih mendalam lagi orang yang menceritakan hadis ini, inilah di antara hadis yang disampaikan daripada Ummul Mukminin Ummu Salamah. Ummu Salamah ni siapa dia tuan-tuan? Ummu Salamah ni adalah salah seorang daripada Ummahatul Mukminin, Ummul Mukminin. Kalau ramai Ummahatul Mukminin, iaitu isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara isteri Rasulullah yang banyak menceritakan perihal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah dia Ummu Salamah. Jadi kita nak kenal sikit tuan-tuan supaya lebih menarik, siapa dia Ummu Salamah ni? Nama dia sebenarnya Hindun binti Abi Umayyah, tu nama sebenar. Tapi nama kunyah dia, orang Arab dia suka nama gelaran. Nama gelarannya Ummu Salamah. Suami dia siapa dia? Siapa dia? Suami dia tentulah Abu Salamah. Nama dia Abdullah. Tak silap saya Abdullah, tak ingat. Tapi bukan nama samaran dia, gelaran dia Abu Salamah. Kalau mak dia Ummu Salamah, pak dia Ummu Salamah, tentulah anak dia nama Salamah. Macam kita juga orang dulu-dulu, kalau anak nama Osman, kita panggil bapak Osman, panggil bapak kepada anak dia. Mak Osman mai Ustaz. Lagu tu dulu. Jadi benda ni dah lama dah pun. Abu Salamah, Ummu Salamah, anak nama Salamah. Ini. Dan Abu Salamah ni tuan-tuan, dia bapa dia satu orang elit juga di Mekah ni. Orang berada-rada juga. Dan Abu Salamah ni dia punya ceritanya memang menarik. Agak menarik. Sebab sebelum dia jadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah isteri kepada Abu Salamah. Dan ketika mana kuat tuan-tuan, kuat penindasan orang kafir Mekah ni, di orang Quraisy di Mekah, mereka berdua ni pergi sampai ke Habsyah, suami isteri ni. Bila dah reda dah, balik semula ke Mekah. Jadi bila dah reda, keadaan makin meruncing, makin teruk, orang sikit demi sikit pindah pergi ke Madinah, hijrah. Ini yang terpisah. Dah plan dah nak pergi ke Madinah sekali. Tapi malangnya tuan-tuan, ketika mana Abu Salamah nak pergi, terpisah dengan Ummu Salamah isterinya. Keluarga sebelah isterinya tahan Ummu Salamah, tak bagi ikut. Keluarga sebelah Abu Salamah pula ambil anak Salamah, pisahkan. Jadi maknya di Mekah, anaknya duduk di sebelah keluarga dia, dianya sampai dulu di Madinah. Nak patah balik tak boleh. Tunggu lama tuan-tuan, hampir masa setahun. Setahun ni dikatakan, dikhabarkan dalam masa setahun tu, setiap petang Ummu Salamah ni dia keluar pergi duduk di padang, menangis, mohon, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala moga dapat bertemu balik dengan suami dan anak kesayangan dia ni. Jadi Allah Taala detikkan satu orang sepupu dia tolong buat kira bicara supaya sampai
Maka dibenarkanlah Abu Salamah ni, Ummu Salamah ni ikut pergi ke Madinah. Tuan-tuan bayangkan, setahun tak jumpa, tuan-tuan, setahun tak jumpa. Abu Salamah pula dia duduk di Madinah ni, dia banyak berjuang sampai ketika mana perang Uhud, dia luka, badan dia luka teruk, tapi masih lagi boleh ke sana sini. Waktu inilah Ummu Salamah boleh pergi berjumpa balik dengan suami dia Abu Salamah. Itu bila jumpa, tuan-tuan bayanglah, tak jumpa setahun, maka mereka hidup dalam keadaan rukun, rumah tangga apa semua seronok, sampai satu tahap Abu Salamah ni dia duk rasa macam tak boleh nak lama lagi dah, sebab luka dalam perang Uhud dia tu makin sakit. Lalu ketika mana dia nak meninggal dunia, tuan-tuan, dia pesan dekat isteri dia. Ingat Nabi pernah kata dulu kan, sebelum tu mereka berjanji hidup sehidup semati. Aku janjilah, waktu kahwin, yang katanya kalau suami mati tak nak isteri, tak nak cari lain, kalau isteri mati suami tak nak cari lain. Orang lain kata apa? Sweet. Sweet gitu kan. Jadi ketika mana Abu Salamah ni nak hembuskan nafas terakhir, dia pesan dekat isteri dia suruh cari lain. Setelah dia pergi, dia kata, dia bagi tahu, dia kata Nabi pernah sebut kan, ketika mana kehilangan sesuatu, kamu sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan mohon doa supaya Allah Ta'ala ganti yang lebih baik daripada yang pergi tu, yang hilang tu. Ummu Salamah kata, aku pun tahu doa tu. Aku tak mau kata, sebab tak ada yang paling baik melainkan abang Salamah aja. Itu ceritanya ni. Ini you are the best husband. Tak ada dah. Dia tak nampak dah orang lain, tuan-tuan, siapa yang lebih baik pada suami dia ni, ke tahap macam tu. Jadi tuan-tuan, ajal maut ni Allah tentukan. Maka meninggal dunia lah Abu Salamah. Bila Abu Salamah meninggal dunia, dia terbayang-bayang, terkenang-kenang lagi lah dengan suaminya, sampai duk fikir siapa lagi yang lebih baik di antara suaminya ni. Habis je iddah, mula-mula Abu Bakar datang dulu Minang, tolak, tuan-tuan. Tolak Abu Bakar, tolak. Lepas tu Osman datang, dia tolak. Last baru Nabi yang datang Minang dia. Tuan-tuan ingat Nabi datang Minang tu dia terima terus ke? Tak ada. Dia bagi berapa reason, berapa syarat, orang kata alasan dulu. Ya Rasulullah, dia kata, aku bukan tak mau terima, bukan tak mau nak terima, tapi aku ni kuat cemburu, dia kata. Aku ni kuat cemburu, aku takut bila aku cemburu yang lebih-lebih engkau marah kepada aku. Bila engkau marah kepada aku ya Rasulullah, Allah murka kepada aku. Tu aku tak mau, dia kata. Yang kedua, dia kata, aku dah tua. Tua-tua pun waktu tu baru lebih kurang 28, 29 gitu. Itu senyum membantu kita, 28. Okey, nanti Rasulullah nak jawab ni. Yang ketiga, dia kata, aku anak ramai. Anak dengan suami dulu Abang Salamah duk ada 3-4 orang anak. Antaranya Umar, antara Salamah, Umar, dan ada lagi lah. Tuan-tuan nak tahu apa yang Nabi jawab? Nabi kata, amma ma zakarti minal ghirati fasawfa yuzhibuha. Adapun yang kamu sebut wahai Ummu Salamah berkenaan dengan cemburumu itu, semoga Allah hilangkan cemburu tu. Bijak, tuan-tuan. Kemudian wa amma ma zakarti minan sinni faqad asabani minki itu perempuan. Kata, kalau kata dan ada pun sekiranya yang kau sebut tu daripada umur, daripada tua, dia kata Nabi, faqad asabani minki allazi faqad asabani misla allazi asabaki. Aku pun macam tu juga, bukan sentiasa duk muda, makin hari makin tua. Mana ada orang makin hari makin muda. Last kali dia kata apa? Ya aku ni wahai Nabi ada ramai anak dengan suami dulu.
Nabi sebut wa amma ma zakarti min nama iyaluki iyali. Adapun yang kamu sebut wahai Ummu Salamah berkenaan dengan anak ramai, maka anakmu itu, keluargamu itu adalah keluargaku, kata Nabi. Habis tuan-tuan ayat ni. Kau orang kalau boleh buat macam ni nak ambil bagus ha. Ni ambil mak anak tu ambil. Anak lantak lah. Itu. Bila Nabi sebut yang ini, lapang dada Ummu Salamah, lepas tu kahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah di antara isteri-isteri Rasulullah ini semuanya cerdik-cerdik belaka. Allah nobatkan, Allah martabatkan isteri para nabi ni, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaitunna. Allah iktiraf isteri para nabi ni satu orang isteri yang baik selama mana mereka ni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ummahatul mukminin, ibu bagi sekalian orang yang beriman. Kalau seorang-seorang kita kata ummul mukminin, kalau jamak kita kata ummahatul mukminin. Ni dari istilah bahasa. Awak ustaz pelik-pelik ustaz, kadang kamu ustaz ni sebut ummul mukminin, yang nu ummahatul mukminin. Ummul mukminin seorang, kalau ummahatul mukminin dia jamak, dia ramai. Isteri sudah disebut ada 11. Antaranya Khadijah binti Khuwailid, Sa'udah binti Zam'ah, Aisyah binti Abu Bakar, Hafsah binti Umar, Zainab binti Khuzaimah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Juwairiyah, Sofiyah, Zainab binti Jahsy. Ini isteri Rasulullah. Dan di antara 11 ni tuan-tuan, hebat-hebat belaka. Dia jadi para rujuk kepada sahabat dan tabi'in, yang mana mereka ni kadang-kadang digelar sebagai fuqaha us-sahabiyati, iaitu faqih, orang yang alim di kalangan para sahabat, rujuk kepada isteri-isteri Rasulullah. Ni antaranya yang menyampaikan hadis malam ni, Ummu Salamah ni. Oh, memang bijak tuan-tuan, bijak. Belum nak baca hadis ni kita sebut tentang dia dulu bagi nampak sikit. Dan di antara 11 orang isteri Nabi tadi, Ummu Salamah inilah yang paling akhir meninggal dunia. Di umur 92 tahun. 92 tahun zaman Yazid bin Muawiyah. Lama. Dia tengok, dia lalui banyak masa yang dia tengok benda-benda yang berlaku. Maka inilah tonggak yang sahabat pergi tanya kepada Ummu Salamah ni tentang apa-apa yang berlaku. Yang sampai dia ceritakan hadis, dia ceritakan tentang Rasulullah ni lebih kurang 378 buah hadis yang dia bawa. Ummu Salamah. Ini hebatnya orang tuan-tuan. Apa yang dia kata? Katanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza kharaja min baitihi qala Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Allahumma inni a'udzu bika an udilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Hadisun sahih rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa ghairuha bi isnadin sahih. Daripada Ummul Mukminin, iaitu Ummu Salamah, namanya Hindun binti Abi Umayyah. Ni nama yang sebenar dia, Hindun binti Abi Umayyah. Hindun binti Abi Umayyah. Dia kata apa? Apabila kata Nabi SAW apabila keluar dari rumahnya, dia bagi tahu yang paling rapat dengan suami ni isteri lah tuan-tuan. Isteri ni dia duk nampak setiap hari suami dia ni buat apa, suami buat apa, suami baca apa, isteri yang paling tahu. Dia cerita sendiri, dia sebagai isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata apabila Nabi ni nak keluar daripada rumah ni, dia sebut yang tadi itu, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, Allahumma inni a'udzubika, sampai habis yang kita sebutkan tadi itu, yang mana bermaksud dengan nama Allah, kepada engkau aku berserah, serah diri bulat-bulat hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ya Allah, bahwanya aku berlindung dengan engkau daripada tersesat atau disesatkan.
Sesat ni sama ada sesat zahir ataupun sesat batin, sesat jalan, sesat pendidikan, sesat amalan, semua kita tak mau sesat ni. Sesat ataupun disesatkan ataupun menyesatkan orang, yang ni semua kita tak mau. Kita nak betul saja macam mana yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Kita menyesatkan orang pun tak mau, orang sesatkan kita tak mau, kita disesatkan pun tak mau. Kalau jalan pun tuan-tuan kita tak mau sesat, nak ke Johor, nak ke Kuala Lumpur pun kita tak mau sesat, lambat. Ini kan pula dalam amalan. Cukup tak mau sesat ni. Maka Nabi mohon supaya tidak sesat ataupun disesatkan dari terpesong atau dipesongkan. Pesong dari sudut macam-macam lah, dari sudut amalan, dari sudut pegangan akidah segala bagai. Tak mau terpesong ni. Nak betul dan tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari menganiaya atau dianiayai, aniaya pun tak mau. Antara benda yang orang tak suka, aniaya lah, menganiaya ataupun kena aniaya. Menganiaya amat zalim, dianiaya amat naya. Naya orang kata, pasal apa? Pasal kena aniaya. Tu orang tak mau, aniaya ni orang tak mau. Yang kena aniaya ni tuan-tuan, orang kena aniaya ni, doa dia pun Allah Ta'ala makbul. Teruk orang kena aniaya ni. Maka kita mohon, Nabi mohon, menganiaya pun tak mau, dianiaya pun tak mau. Ini. Atau jadi bodoh atau diperbodohkan. Jadi bodoh, siapa pun tak mau bodoh. Bodoh pun tak mau, diperbodoh tak mau, memperbodohkan orang pun tak mau. Nak elok, nak alim, bodoh tak mau, diperbodohkan pun tak mau. Hak ni Nabi sebut tuan-tuan. Nabi sebut masa nak keluar, iza kharaja min baitihi. Ni waktu nak keluar daripada rumahnya ni, sebut yang ini. Kalau Nabi pun sebut, kita lah tak mau sebut, main langkah lompat suka hati ya. Main lompat kijang lagi, lantak jadi masalah kita, sombong kita. Nabi yang dah dijamin pun sebut benda-benda yang lagu ni, kita tak mau nak sebut. Yang penting hari ni beres-beres, okey kok mana kita pun tak tahu. Maka kita sebutlah tuan. Okey, yang tadi kalau tak berapa ingat, yang ni kita sebut lagi. An Anas radhiyallahu anhu qala. Kita dah sebut dulu tapi sebut lagi hak ni sebab dia mai lagi, kita sebut lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, yakni iza kharaja min baitihi bismikallah, bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Simple tuan-tuan, simple, pendek sangat je. Pendek sangat. Bismillah tawakkaltu Allah, bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Sambil jalan boleh hafal, sambil nak balik masjid saat lagi boleh ingat tuan-tuan, bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Orang yang sebut hak ni, wala yuqalu lahu hudaita wa kufita wa wuqita wa tanaha anhu syaitan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i wa ghairuhum wa qala Tirmizi hadisun hasan. Zada Abu Dawud fayaqulu ya'ni syaitanu li syaitani akhar kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Yang ni mantap tuan-tuan, pendek aja tuan-tuan, ambil ingat malam ni. Bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Ataupun bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Yang kalimah hujung tu la haula wala quwwata illa billah tu, dalam riwayat yang lain Nabi sebut kepada sahabat hang selalu ulanglah ini, iksiru, perbanyakkan sebut la haula wala quwwata illa billah. Kerana dia ni kanzun min kunuzil jannah. Dia ni gudang, bukannya store, gudang maknanya banyaklah hasil di sana nanti. Dalam hak ni Nabi sebut ketika mana yakni iza kharaja min baitihi. Hadis ni dibagi tahu oleh Anas, diriwayatkan oleh Anas. Anas pun orang yang rapat dengan Nabi tuan-tuan, duduk dengan Nabi lama. An Anasi khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rapat, dia tahu
apa yang Nabi baca. Maka dia sampaikan kepada kita, dia kata orang Nabi ni bila dia nak keluar daripada rumah, dia sebut bismillahirrahmanirrahim wala haula. Kalau kita dengar malam ni tuan-tuan, kita biar macam air lalu, maka rugilah kita. Rugi yang teramat sangat. Rugi. Bukan panjang macam dukunut pun tak sampai pun. Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billah. Tapi walaupun pendek, apa kaifiat dia? Apa yang Nabi sebut kelebihan dia? Nabi kata orang yang sebut benda ni, iaitu dikatakan baginya hudita wa kufita wa wukita wa tanaha anhu syaitan. Engkau ditunjuk ke jalan yang lurus lagi benar. Hari itu kamu ditunjuk ke jalan yang benar. Hudita, ditunjuk, diberi hidayah, dipetunjuk jalan yang benar. Kita dok minta pagi-pagi sehari 17 kali, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang benar. Ni Allah nak tunjuk, maka sebut doa ni yang Nabi sebut tiap-tiap pagi ni. Engkau ditunjuk, dipelihara, wa wukita, engkau dipelihara, dijaga. Kita minta, ya Allah, ya Tuhan, jagalah kami, lindunglah kami. Salah satu ikhtiarnya baca hak ni tuan-tuan. Yang ketiga, dan dia ni yang paling kita rasa seronok, dia kata apa? Dia kejahatan dia, saya mengelak syaitan daripadanya. Syaitan lari, tak mau jumpa orang yang macam ni. Dan ditambah pula wazada Abu Dawud fayaqulu, Abu Daud dia tambah, dia kata yakni syaitan yang main nak ganggu kawan ni tadi, dia main nak try dah. Lepas subuh dia ready, dia main nak try, duk tunggu depan rumah, tengok kawan ni dia nak keluar, dia kata bismillahirrahmanirrahim haula wala quwata illa billah. Tak jadi dia nak kacau. MC KIV, kawan ni KIV dulu, kawan ni aku cari orang lain pula. Sambil dia nak pergi cari orang lain tu, dia jumpa syaitan akhar, iblis, syaitan yang lain main nak ganggu. Dia kata, ang tak usah duk kacau dia lah, aku dah try tak boleh, tak lepas dia ni. Yang tu saya tambah. Sedap bunyi hak tu saya tambah. Dia kata, aku dah try nak goda dia ni pagi ni tak boleh. Pasal apa tak boleh? Dia kata kepada syaitan akhar, syaitan yang sekoh lagi tu, dia kata sesungguhnya dia ni diberi penunjuk, dia dijaga dan dia dipelihara hari ini. Simple tuan-tuan, pendek saja. Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billah. Sambil kunyah roti tsunami pun boleh sebut. Apa dah Ustaz, gigi tak ada ustaz, tak boleh nak ingat. Gigi bukan sangkut ingat tak ingat, bukan tak ada lidah. Sebut insya-Allah. Pendek je. Tapi dia punya tuan-tuan, kita kadang-kadang hak pendek ni kita buat tak ingat. Ingat. Kita tengok tentu sudahlah. Orang yang paling mulia, yang Allah juga diampunkan segala dosa pun tawakalnya sebut hak ni tiap pagi. Kita kalau kita takut, kita nak terlupa time kita nak jalan, iza kharaja min baitihi, kita nak keluar daripada rumah kita tu, bangun tidur tu boleh sebut selalu dah tuan-tuan. Lepas alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur tu sambung sekali pun tak apa, takut lupa. Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billah. Sat lagi nak keluar sampai depan pintu, langkah lagi kan nak sebut lagi, silakan. Lagi banyak sebut, lagi banyak pahala. Dia bukan kira nak 10 ke 20 ke 30. Sebab dalam tu dia ada kalimah Allah. La haula wala quwata illa billah tu tinggi tu tuan-tuan. Sebab tu Nabi suruh ulang-ulang sebut hak ni. Kita nafikan habis semua la haula wala, tak ada daya upaya langsung dah. Tidak ada kekuatan, tak ada daya upaya. La haula wala quwata illa billah. Melainkan Allah je yang boleh memberi sesuatu. Dihuraikan ulama pula, kita ni nak buat kebajikan tak boleh, nak tinggal maksiat pun tak boleh, melainkan dengan izin dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Pakat-pakat ambil ingat yang ni tuan-tuan. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, yang ni hadis yang seterusnya daripada Anas radhiyallahu anhu.
katanya, kana akhwani ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana ahaduhuma ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal akharu yahtarifu, fashakal muhtarifu akhahu lin nabi sallallahu alaihi wasallam faqala la'allaka turzaku bihi. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, ada dua orang adik-beradik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorangnya selalu pergi berdamping dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seorang lagi pergi membuat kerja. Ini cerita tuan-tuan. Anas cerita di zaman Nabi ni ada dua orang. Yang seorang ni bangun, dia pergi cari kerja, dia cari rezeki. Yang seorang lagi pula adik dia pergi duduk dengan Nabi, dia belajar dengan Nabi. Jadi yang seorang ni pula, maka yang bekerja itu mengadu hal kepada Rasulullah berkenaan dengan saudaranya itu. Yang pergi kerja tadi dia mengadu pada Nabi, ya Nabi, aku duk pergi kerja ya Nabi, dia ni tak pergi kerja, dia duk mai belajar gitu gini. Apa kata Nabi tuan-tuan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la'allaka turzaku bihi, semoga engkau diberi rezeki dengan sebab dia. Sebab dia. Pengajaran bagi kita tuan-tuan, kalau kita ni dalam ahli keluarga, kita kelam kabut cari kerja, adik kita duk belajar sekolah ke, you ke, pondok ke, Arab ke, jangan duk kecil hati. Jangan kecil hati, aku je kena pergi kerja, Sarah hang duk mengaji. Jangan. Benda dah berlaku dulu tuan-tuan. Nabi kata, moga kamu diberi mudah rezeki tu dengan sebab dia duk mengaji tu. Bukan free. Itu tuan-tuan. Babu fil istiqamati, ini bab istiqamah pula. Bab istiqamah. Firman Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinan dengan berkata, Tuhan kami ialah Allah. Yakin betul-betul kita sebut Tuhan kita tu Allah, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul, maka tidak ada kebimbangan terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Mereka lah ahli syurga, tetaplah kekallah mereka di dalamnya sebagai balasan bagi amal-amal soleh yang mereka telah kerjakan. Ini balasan bagi orang yang kekal istiqamah tuan-tuan, kekal istiqamah. Yang kekal istiqamah. Wa an Abi Amr wa qila Abi Umrah. Wa Abi Amrata Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Qala qul amantu billah summa istaqim. Hak ni daripada Abu Amru yang dikenali juga dengan Abu Amrah, yakni Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu katanya, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku mengenai Islam dengan terang, supaya aku tidak perlu lagi bertanya kepada seorang selain daripada engkau. Yang ni sahabat ni tuan-tuan, dia jumpa Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, tolong bagi tahu dekat aku, bagi tahu dekat aku dengan terang tentang Islam itu, supaya aku tak tanya lagi orang lain dah. Maknanya dapat aku boleh terus beramal, tak payah aku nak tanya lagi orang lain. Hebat sahabat ni minta. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Nabi kata apa? Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian berkekalan dalam mengerjakan ibadah. Kata Nabi, kul amantu billah, aku beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, summa istaqim, kemudian duduk betul je, jangan tergelincir, jangan terjatuh, duduk elok-elok.
andai tergelincir, terpesong sikit tuan-tuan, istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jenis perangai manusia ni dia memang macam tu. Iman yazidu wa yanqusu, kadang naik kadang turun, kadang turun tak naik-naik. Ini masalah. Naik tak turun-turun, turun tak naik-naik, kadang-kadang mendatang ya. Time dia rajin ni, habis ba'diyah lepas asar pun dia balon. Lepas subuh pun ba'diyah lagi. Time malah kalau Jumaat pun tak mari, PKP dia kata pada hadan lagi tak muat masjid surau boleh pi. Ni iman. Dia tak mau. Amantu summastaqim ni, aku beriman, betul-betul beriman, pulun nak buat usaha ikhtiar summastaqim, kemudian steady, maintain je bagi betul. Hak ni kata Nabi, pulun buat lagu ni. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wa shaddidu wa'lamu annahu lan yanju ahadun minkum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadli. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu beribadah, bertindak lurus, dan sesungguhnya hendaklah kamu mengetahui bahawa tidak seorang pun terselamat kerana amal perbuatannya. Nak cerita bagi tuan-tuan, memang kita dituntut, disuruh beribadah pulun, tapi bukan dengan ibadah tu yang menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita ni semata-mata Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu kalau andai kata dimasukkan dalam syurga pun bukan dengan sebab amalan hang, rahmat Allah. Itu kan. Jadi bila Nabi kata, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut orang sungguh-sungguh buat ibadah, tapi nak kena tahu bahawa tidak seorang pun selamat kerana amal perbuatannya itu. Maka sahabat pun tanya, qalu wala anta ya Rasulullah, termasuk tuan sendiri ke tak selamat dengan sebab amalan ini ya Rasulullah? Wala ana, kata Nabi, ya, termasuk aku sendiri, aku juga tidak selamat, kecuali sekiranya Allah memberi kelebihan dan melindungiku dengan rahmatnya. Yang ni yang ilmu tauhid kita mengaji, asasnya yang ni. Ini yang menyelamatkan kita semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya, kasih sayangnya, limpahannya, kehendak daripadanya berlaku sesuatu, nakkan kita lagu tu lah. Tapi sabitnya kita ni nak kenalah usaha, ikhtiar, berdoa. Hak tu kena minta, yang tu kena buat. Tak bolehlah duduk diam je, apa pun tak buat. Pasal apa? Rahmat Allah. Nak boleh, tak boleh. Itu tinggi punya makam. Makam di mana diambil kita pun tak tahu, dalam gua mana pun tak tahu. Dia kena ada amalan, dia kena ada usaha, dia kena ada ikhtiar, sungguh. Pulun. Kemudian harap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang tu. Ini. Bab seterusnya, bab memerhatikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nak perhati kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Ta'ala, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fazakir innama anta muzakkir. Yang ni tuan-tuan, bab ni nak bagi datang dalam diri kita ni kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fanzur illa nafsika summan takili lil alami ulwi summa sufli. Tengoklah kebesaran dirimu daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala ni. Kamu tengok dirimu sendiri pun dah boleh nampak dah. Tengok atas sampai bawah. Kemudian pindah pula tengok alam ini semua yang berlaku ni, semuanya menunjukkan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Baru kita rasa kecil je kita ni. Allah sebut pula lagi, apakah tidak mengapa mereka yakni kafir masih mengingkari akhirat. Mula-mula Nabi bawa Islam ni tuan-tuan, orang kafir dia tak mau percaya. Orang kafir Nabi sebut tentang akhirat, mereka tak percaya. Olok-olok main, tanya pakak tanya, bincang memang pakak bincang, tapi sebagai perli sahaja.
Ini orang kafir. Kemudian Allah jawab, Allah bagi tahu orang kafir ni, kamu tengoklah ni bagaimana unta dijadikan, bagaimana langit didirikan, bumi dihamparkan. Allah sebut banyak kali unta, tuan-tuan, unta. Unta ni dia pelik, dia unik. Duduk padang pasir punya panas dia boleh hidup. Air tak ada dia boleh hidup. Sekali dia boleh minum sepertiga badan dia boleh masuk air. Kita kalau sepertiga badan boroi habis perut. Time dia tak ada air tu panas, lemak boleh tukar jadi air. Sebab tu unta memang special. Bulan depan kita tengok tentang unta. Sebab tu unta ni tuan-tuan hukum dia lain sikit. Dalam fiqh kalau jumpa kambing tengah jalan nak kena tanya 2-3 hari, ni kambing siapa? Ni kambing siapa? Lembu nak kena tanya ni kambing lembu siapa? Tapi kalau jumpa unta tengah jalan tak payah tanya. Unta ni dia tahu balik rumah tuan dia. Dia kenal tuan dia siapa unta ni. Pelik sikit. Bukan pelik, unik Allah Ta'ala bagi jadi unta daripada kepala sampai kaki dia. Mata dia pejam, dia boleh nampak lagi cahaya tu. Sebab tu lah kalau jumpa Pak Duk jumpa unta kok Abah Bil tu kok luar tu tak saduk. Kalau pengumuman lah, dia tahu balik rumah dia. Dia balik rumah Pak Awi dia punya. Rupanya Pak Ali bukan mula kambing je, unta pun ada. Dia kenal tuan dia. Itu baru satu sudut. Banyak lagi unta ni. Kelebihan dia tak daripada tuan dia lain biasa, lain macam unta ni. Dia buat hubungan dengan isteri dia, wife dia unta ni bukan macam lembu, dia belakang-belakang, dia sorok-sorok, dia tak tunjuk. Lebih lagi kalau orang pergi ngendap dia terajang habis semua tuan-tuan. Ni unta dia ada malu, dia kenal tuan dia, dia ada malu, dia boleh berjalan tanpa berhenti. Ini hebatnya unta. Allah tanya, kamu tak tengoklah bagaimana unta tu dia dijadikan? Yang kamu nak mengingkari lagi. Kalau benda-benda macam ni Allah Ta'ala boleh menjadikan, lebih-lebih lagi lah akhirat. Tapi puak-puak kafir ni tuan-tuan, dia tak peduli, bagilah apa alasan pun. Sampai kadang-kadang nak tunjuk, nak tengok depan muka baru nak percaya. Kita orang beriman tak boleh jadi macam tu. Bila sebut syurga, sebut neraka, sebut dosa, sebut pahala, benda tak nampak lagi, tak payah duk minta, nak tunjuk. Kita buat aja, kita beramal saja. Sana nanti ambil. Dia macam tu. Jadi bila disogok semua nak tengok depan mata, jadilah dengan puak-puak kafir yang mula-mula menentang dulu. Semua nak tengok, semua nak tunjuk. Bukan semua nak boleh tunjuk tuan-tuan. Ada benda nanti baru hang terima. Gaji kerja dulu, ujung bulan baru terima. Pahala hang buat dulu, ditulis dulu, sana baru hang terima. Ada macam tu. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita sambung bulan hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah alaina warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatu muqarrabin wa salli wa sallim ala jami'i anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.